Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ahlan wa sahlan kepada semua penonton-penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang sekarang ni tengah tengok di rumah masing-masing, tengok live FB di page Akademi Quran Al-Haramain, page Pertubuhan Kebajikan Al-Haramain Kuala Terengganu. Jadi minta kawan-kawan semua, hadirin-hadirin semua, tuan-tuan semua, puan-puan semua untuk share live bual bicara kita pada hari ini supaya kita ramai-ramai lah, kita sama-sama dapat beroleh ilmu ataupun manfaat daripada bual bicara kita pada hari ini. Tekan share dan juga like, jangan lupa. Okay. Baiklah. Ayuh kita tekan butang share supaya kita dapat share lah, orang kata kita berkongsi supaya orang ramai dapat lihat perkongsian kita, bual bicara santai kita pada pagi yang penuh barakah ini. Okay, tanpa melengahkan masa. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baiklah, pertama-tamanya kita buka majlis kita pada pagi yang barakah ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Sebentar ya. Okay, buat makluman penonton semua, tuan-tuan dan puan-puan, bual bicara kita pada hari ini adalah dianjurkan oleh Pertubuhan Kebajikan Al-Haramain Kuala Terengganu sempena awal Muharram, iaitu pada hari ini yang bertarikh 10 Ogos 2021 bersamaan dengan 1 Muharram 1443 Hijrah. Jadi sempena awal Muharram ni, pihak Pertubuhan Kebajikan Al-Haramain Kuala Terengganu merancang untuk melakukan bual bicara santai sempena awal Muharram ini dengan tajuknya iaitu vaksin antara maslahah versus mafsadah. Jadi dan wasahlan semuanya dalam bual bicara kita pada hari ini. Pertama-tamanya kita bersyukur kehadrat Ilahi kerana dapat kita bersama-sama berkumpul pada pagi yang barakah ini, pagi yang indah ini, untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu. Moga-moga dengan kita hadiri majlis ilmu ni, kita beroleh pelbagai manfaat dan sekaligus kita dapat berkongsi dengan rakan-rakan di rumah ataupun ahli keluarga di rumah tentang input-input yang kita dapat pada hari ini. InsyaAllah. Baiklah, itu dah. Para panel kita sudah masuk live. Nampaknya handsome-handsome, segak-segak belaka pada hari ini. Okay, yang dihormati panel kita, iaitu panel pertama kita, iaitu Dr. Salman bin Amiruddin. Yang kedua, panel yang kedua kita, Ustaz Dr. Nik Abdul Ghani. Ustaz Dr. Nik Abdul Rahim, maafkan saya. Ustaz Dr. Nik Abdul Rahim bin Nik Abdul Ghani, serta tuan-tuan
puan-puan, hadirin hadirat dan juga para penonton yang dikasihi Allah sekalian. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, eloklah saya memperkenalkan, bukan memperkenalkan diri saya, memperkenalkan para panel. Memperkenalkan para panel kita yang segak-segak hari ini, berseri-seri muka kedua-duanya. Jadi bersama kita panel yang pertama iaitu Dr. Salman. Di sini saya akan sebutkan biodata secara ringkas lah. Adapun kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin berkenalan dengan lebih mendalam, bolehlah tanya Tuan Badan sendiri. Jadi panel kita yang pertama adalah Dr. Salman bin Amiruddin. Dr. Salman bin Amiruddin, beliau sekarang bertugas sebagai pensyarah dan juga pakar ENT di UNISA, Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu. Pakar ENT tu apa? Itu tuan-tuan sila search sendirilah. Sebab saya nak sebut pun nanti terbilik-bilik lidah saya. Jadi latar belakang pendidikan beliau adalah beliau memperoleh ijazah sarjana muda perubatan dan pembedahan di Universiti Kairo, Mesir. Orang Mesir ni, orang hebat, masya-Allah. Seterusnya, dan beliau memperoleh ijazah seterusnya menyambung pelajaran ke peringkat ijazah sarjana, iaitu ijazah sarjana perubatan pakar ENT di Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Beliau juga kata bergiat aktif lah dalam pelbagai orang kata aktiviti di dalam kalangan masyarakat, seperti macam jadi speaker, trainer, dan juga aktif juga dalam bidang penulisan jurnal dan juga research, sama ada di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Masya-Allah, hebat. Okey. Seterusnya mari kita berkenalan pula dengan panel kita yang kedua, iaitu Ustaz Ni Abdul Rahim. Nama penuh beliau adalah Ustaz Dr. Ni Abdul Rahim bin Ni Abdul Ghani. Ustaz Dr. Ni Abdul Rahim bin Ni Abdul Ghani. Beliau sekarang bertugas sebagai pensyarah Fakulti Pengajian Islam di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, sebagai pensyarah fakulti, dan juga merangkap pengerusi Pertubuhan Kebajikan Al-Haramain, yang mana penganjur kita lah pada hari ini, pada pagi yang mulia ini. Latar belakang pendidikan beliau, ijazah sarjana muda syariah Universiti di ijazah sarjana muda syariah di Universiti Islam Madinah. Ni orang Madinah pula, hebat-hebat semua, orang-orang Arab semua. Masya-Allah, belajar di negeri Arab. Seterusnya, beliau menyambung pengajian di ijazah sarjana pengajian Islam Syariah Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Dan seterusnya, beliau mendapat PhD dalam kewangan Islam di INKIF. INKIF ya? Ke INSAF orang sebut? Saya tak pasti ya. INSAF. Okey, beliau juga bergiat aktif dalam aktiviti kemasyarakatan seperti menjadi antaranya beliau adalah ahli majlis fatwa wilayah persekutuan, ahli jawatan kuasa syariah Maybank Islamik, dan juga aktif dalam bidang penulisan jurnal, majalah dan research, sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Masya-Allah. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya rasa panjang lebar juga saya terangkan biodata supaya orang kata kita kena kenal panel kita, barulah kita seronok nak mendengar, betul tak? Jadi kita pergi ke agenda seterusnya. Lepas kita dah berkenalan, kita di sini eloklah saya terangkan lah macam mana kata flow kita punya bual bicara santai kita pada hari ini. Saya tak nak formal sangat. Jadi flow-nya bual bicara kita akan ada dua pusingan soalan, iaitu satu pusingan ada dua soalan dan setiap soalan akan diberikan kepada setiap panel. Panel pertama dan juga panel kedua, sama juga dengan pusingan kedua, dan juga selepas habis pusingan kedua kita akan buka sesi soal jawab. Mana jika ada para penonton ingin menanyakan soalan ataupun ada muskilah ke, jadi boleh tanya, boleh tulis di ruangan komen. Yang seterusnya pula, iaitu agenda yang terakhir kita adalah sesi orang kata rumusan ataupun
diminta untuk para panel pertama dan panel kedua, Dr. Salman dan Dr. Ustaz Nik Abdul Rahim untuk beri rumusan ataupun kesimpulan berkaitan dengan bual bicara kita pada hari ini. Okey, baiklah. Okey, semua pasti tak sabar-sabar kan untuk mendengar perkongsian daripada panel-panel kita yang hebat ini. Okay. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita pergi ke pusingan pertama, soalan pertama untuk panel pertama kita, iaitu Dr. Salman. Okay. Baiklah, seperti yang kita tahu, tajuk bual bicara kita pada hari ini adalah vaksin. Vaksin, maslahah versus mudarat. Maslahah versus mudarat. Baiklah, sukalah saya sebelum saya masuk pada soalan pertama adalah untuk menerangkan apa objektif bual bicara kita pada pagi ini supaya sama-sama kita dapat ambil poin yang penting ini. Yang pertama adalah memberi kefahaman kepada masyarakat berkaitan dengan pengambilan vaksin dari sudut perubatan moden dan juga dari sudut perspektif Islam. Dan yang kedua adalah untuk menyahut saranan kerajaan Malaysia dalam usaha memastikan rakyat mendapat suntikan vaksin. Jadi, atas objektif tersebut, jadi saya ada soalan kepada Dr. Salman. Soalannya begini ya. Soalannya, sebentar ya. Soalannya, bolehkah Dr. Salman jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan vaksin secara umumnya dan kepentingan pengambilan vaksin terutamanya pada era sekarang. Ini seperti kita tahu, dengan penularannya COVID-19 penyakit ini kan, wabak ini, moga Allah angkat, amin, wabak ini. Jadi dengan pengambilan vaksin, apakah kepentingan pengambilan vaksin terutamanya pada masa kini dari aspek perubatan moden? Jadi dipersilakan Dr. Salman untuk menerangkan atau berkongsi berkaitan. Falyatafaddal mashkura. Syukran, terima kasih kepada Tuan Moderator kita Ustaz Abdul Rahman di atas pengenalan sedikit, dan yang saya hargai juga adalah jemputan daripada Pertubuhan Kebajikan Al-Haramain yang merupakan pertubuhan yang fokus kepada pendidikan Al-Quran di Terengganu. Jadi Alhamdulillah di atas jemputan pada hari ini dan dengan tajuk yang saya kira satu tajuk yang dekat dengan masyarakat sekarang, yang mana kita perlu melihat sudut ataupun perbincangan kita pada hari ini melalui lensa ataupun kacamata mereka yang mempunyai keahlian dalam bidang yang kita sebutkan. Kenapa? Kerana di dalam Islam ini sendiri, sekiranya kita ingin membicarakan, ingin bercakap tentang sesuatu perkara, maka Allah SWT dan Nabi SAW menggambarkan ataupun menyuruh kita untuk merujuk kepada mereka yang mempunyai keahlian, ahlu zikri, mereka yang mempunyai kemahiran, kepakaran ataupun ilmu yang berkaitan, supaya kita mempunyai satu gambaran yang jelas sebelum kita membuat sesuatu keputusan, sebelum kita membuat sesuatu pendirian kita ada dalam apa-apa isu ataupun apa-apa perkara. Okay, jadi kalau kita tengok pada tajuk kita pada pagi ini adalah satu tajuk yang berkaitan tentang kesihatan. Adalah arti kata yang lain, topik ini adalah satu topik yang penting untuk saya, untuk kita semua faham dalam kerangka yang sebenar. Kerana apa? Kerana ianya melibatkan pendirian kita dalam menerima ataupun menolak vaksin itu sendiri. Ya. Jadi sebelum saya pergi lebih lanjut, saya mohon kepada moderator untuk saya share skrin saya, kerana ada sedikit PowerPoint lah untuk kita kongsi bagi mendapat gambaran yang jelas berkenaan tentang isu ni. Okey. Okey, saya harap semua boleh nampak saya punya slideshow. Okey, macam mana Tuan Moderator, boleh nampak Nampak jelas. Nampak, okey, terima kasih. Okey, jadi pada pagi ini insya-Allah saya akan bincang sedikit sebanyak berkenaan tentang topik inilah, yang mana kita akan bicarakan tentang isu vaksin
maslahah ataupun mudarat. Maksudnya kena kenal dulu apakah yang dikatakan tentang vaksin tu. Barulah kita boleh kata ianya suatu benda yang adakah ianya memberi manfaat kepada kita ataupun ianya memberi mudarat kepada kita. Kerana dalam apa-apa isu sekalipun, Islam itu datang untuk memberikan memberikan manfaat kepada umat Islam dan manusia secara amnya, dan untuk menolak mudarat daripada manusia secara amnya. Jadi itu adalah tujuan ataupun maqasid kedatangan ataupun ajaran Islam itu sendiri. Dan kalau kita tengok dalam mukadimah sendiri, bagaimana kesihatan ini satu perkara yang amat dititik beratkan. Jadi kalau kita bincang tentang kesihatan, ianya bukanlah satu benda yang hanya berbentuk keduniaan. Kerana apa? Kerana kesihatan dia sendiri menjadi satu asbab ataupun satu modal kepada kita untuk meningkatkan ibadah kita, untuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah kalau kita tengok dalam Islam, ia meletakkan nikmat kesihatan ini sebagai salah satu sebagai nikmat-nikmat yang sebesar-besar nikmat selepas nikmat iman. Dan kalau kita tengok di antara maqasid pensyariatan ataupun tujuan pensyariatan itu sendiri adalah salah satunya untuk menjaga nyawa. Yang mana nyawa itu sendiri adalah sebahagian daripada yang akan ditahqiq ataupun akan tercapai kalau kita berjaya menjaga kesihatan. Dan kalau kita tengok bagaimana Islam menekankan tentang aspek pencegahan penyakit. Kalau kita sebut tentang vaksin adalah salah satu aspek yang ditekankan di Islam adalah aspek wiqayah ataupun aspek pencegahan. Jadi ini sendiri pun menunjukkan kepada kita bahawa ianya satu benda yang aspek yang dititik beratkan di dalam Islam, iaitu aspek pencegahan berbanding dengan aspek perawatan itu sendiri. Dan yang terakhir kalau kita tengok di antara perkara yang dititik beratkan dalam Islam adalah perintah untuk mendapatkan rawatan bagi kita di dalam sekiranya mendapat sesuatu penyakit, dan keharusan berubat menggunakan perkara yang haram sekiranya tidak ada bahan yang halal yang wujud di sekeliling kita ataupun yang mempunyai kadar efikasi yang sama di antara rawatan tersebut. Dan kalau kita tengok, kita sekarang berada dalam satu keadaan yang di luar kawalan kita. Kita berada dalam dalam keadaan wabak COVID-19. Yang mana kalau kita tengok, dia setiap petang akan keluar gambar peta ni. Berapa yang kes-kes yang berlaku di setiap negeri, dan biasanya setiap negeri itu kita akan tengok negeri kita apakah kadar jangkitan baru COVID pada hari tersebut. Jadi setiap orang semua up to date. Setiap orang semua mendapat perkhabaran tentang perkara ini setiap hari, dan kita tengok ianya bukan satu perkara yang main-main. Kerana apa? Kerana jumlah keseluruhan kes telah melebihi daripada 1 juta. Yang mana setiap hari kes baru bukan di bawah 1,000, bukan di bawah 10,000, tetapi telah mencapai 17,000 kalau kita tengok pada kes malam. Dalam erti kata yang lain, ianya satu benda yang kita perlu ambil berat bersama-sama. Ianya bukan semata-mata tanggungjawab frontliner, tetapi dalam masa yang sama setiap individu perlu faham apa tanggungjawab, apa peranan mereka dalam menangani wabak ini. Dan kalau kita tengok dalam perangkaan ataupun statistik yang lain, bagaimana kes ini juga menyebabkan kematian lebih daripada 10,000. Mana total ataupun jumlah keseluruhan kematian disebabkan oleh COVID telah melepasi angka 10,000. Dan kalau kita tengok juga program imunisasi COVID ini, yang mana kita tahu secara umum bahawa kerajaan kita telah melaksanakan program ini, dan kalau kita tengok jumlah mereka yang mendapatkan vaksin ini masih belum melepasi 50%. Kalau kita tengok jumlah rakyat Malaysia adalah 32.7 juta. Yang mana jumlah mereka yang mendapatkan dos pertama hanya 15 juta. Tak sampai separuh lagi. Apatah lagi kalau kita kata yang telah komplit ataupun telah lengkap mendapat 2 dos hanyalah lebih kurang 26% ataupun 8.5 juta. Jadi perjalanan kita ni untuk mendapatkan imuniti kelompok ataupun kita panggil herd immunity, yang mana ketika mana kalau kita berjaya mencapai 80% rakyat Malaysia ini divaksin, maka ketika itu kita boleh katakan bahawa masyarakat mungkin boleh mencapai herd immunity, dan erti kata yang lain, jangkitan di antara individu-individu
tidaklah kita kata mudah berlaku seperti pada hari ini. Kerana apa? Kerana dalam herd immunity ini tujuannya adalah supaya mereka yang tidak divaksin disebabkan oleh penyakit, disebabkan oleh faktor umur dan sebagainya, turut mendapat perlindungan berbanding dengan mereka yang telah divaksin. Ya, jadi kalau sekarang ni kita tengok ramai lagi di antara mereka yang belum divaksin. Sama ada isu tersebut, isu daripada pihak yang membekalkan vaksin sendiri, ataupun pihak daripada masyarakat sendiri yang kurang mendapat gambaran yang jelas tentang kepentingan vaksin. Mana kalau kita tengok daripada faktor tersebut, perlunya kita faham isu ini supaya kita dapat memberikan maklumat yang jelas kepada semua masyarakat kita. Dan ini adalah kalau kita tengok pada 8 Ogos sendiri, jumlah pemberian vaksin dos 1 dan 2 gabungan adalah 24,000. Ya, maksudnya kalau kita tengok dos pertama tadi pun tak sampai 50%. Jadi sebab dia ada 2 dos, maka kalau kita tengok total mereka yang mendapat dos pertama, kalau yang kita tengok secara total di sini 67%. Maksudnya adalah kita tengok peningkatan yang baru. Mungkin kalau kita kata yang ini adalah yang lebih terkini lah. Ya. Dan kemudian dos kedua ataupun mereka yang komplit dos 1 dan 2 adalah 37%. Dan di kata lain belum mencapai 50% pun lagi. Ya. Jadi ini adalah perkara yang kita nak tengok supaya ataupun kita nak memberi maklumat supaya mereka yang masih lagi undecided ataupun masih lagi merasakan perlu atau tak mereka ni mendapatkan vaksin, kita nak berikan maklumat supaya mereka melihat, mereka faham isu ini dan mereka tahu bahawa mereka juga berperanan untuk membantu ke arah supaya semua rakyat Malaysia ini dapat divaksin dan kita dapat keluar daripada wabak COVID ini. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena kenal dulu apa tu vaksin. Saya akan cerita secara ringkas saja kerana masa yang kita kata tidak tidak panjang. Jadi sebelum kita pergi kepada sesuatu dalam konsep agama, kalau kita nak cerita tentang sesuatu, nak dapatkan gambaran, nak memberikan pendapat, pandangan, pendirian kita kena mendapat gambaran yang jelas, iaitu apakah perkara tersebut. Sebelum kita katakan benda tu halal ke haram ke ataupun benda itu satu perkara yang masih tidak jelas syubhah dan sebagainya. Kenapa? Kerana dalam kaedah mengatakan al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Kalau kita nak dapatkan hukum tentang suatu perkara, kita kena mendapat tasawur ataupun gambaran yang jelas tentang suatu perkara. Jadi apakah yang dikatakan dengan vaksin? Kalau kita tengok vaksin ini berasal daripada perkataan Latin, iaitu sapi, cacar sapi, vaxa atau vaccinia, yang mana satu bahan yang antigenik ataupun kita kata bahan yang bersifat boleh jangkit ini, kita akan modify ataupun kita akan ubah suai perkara tersebut ataupun bahan tersebut untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap penyakit. Yang maknanya sebelum kalau kita tengok badan kita, setiap kali kita dijangkiti penyakit, kekebalan badan kita akan meningkat. Tetapi kalau dijangkiti penyakit, kita risau tak sempat kekebalan meningkat, kita maknanya kita meninggal dunia disebabkan oleh jangkitan tersebut. Jadi disebabkan oleh perkara tersebut, badan kita nak perkenalkan kepada badan kita ini satu bahan yang mana bahan tersebut menyamai ataupun kita kata merupakan satu identical substance yang menyamai kuman ataupun virus tersebut, tetapi dalam bentuk yang lemah, dalam bentuk yang kita katakan mungkin sebahagian unsur sahaja daripada bahan yang berbahaya tersebut, supaya badan kita ni dapat kenal awal bahan yang berbahaya, supaya kalau dia terdedah pada bahan yang sebenar ataupun kuman yang sebenar, virus yang sebenar, dia dah kenal dan dia boleh mampu untuk reject, untuk lawan virus ataupun bakteria tersebut. Kalau kita tengok jenis-jenis vaksin pun ada banyak jenis. Ada yang live attenuated, dia hidup, bakteria tersebut, virus tersebut hidup tetapi telah dilemahkan. Ada yang inactivated ataupun kill, dah mati, tetapi bahan-bahan ataupun protein yang berada pada virus tersebut masih boleh mampu untuk meningkatkan tahap kekebalan tubuh badan sekiranya kita masukkan kepada tubuh badan individu. Ada juga yang kita katakan vaksin toxoid, dia punya racun yang sedikit daripada vaksin, daripada bahan-bahan tersebut, daripada organisma tersebut.
Ya. Dan ada juga kita panggil vaksin subunit atau acellular. Kita ambil sebahagian kecil saja daripada vaksin tersebut untuk kita perkenalkan, masukkan ke dalam tubuh supaya tubuh kita kenal, oh ini sebahagian daripada COVID-19, unsur COVID-19, dan dia akan mula membina imuniti terhadap COVID-19 tersebut. Ya, jadi itulah di antara yang kita kena faham konsep apa tujuan vaksin. Bukan kita masukkan vaksin atau kita masukkan kuman yang mana kuman tersebut boleh menyerang seluruh tubuh badan kita, sebagaimana kalau kita tengok banyak kita panggil mitos-mitos yang telah berlegar dalam masyarakat yang kita terima daripada dalam WhatsApp kita tengok dalam Facebook kita, yang mengatakan bahawa yang pertama biasanya kita kata dia ni adalah satu kajian yang tidak lengkap, yang tidak selamat lagi, tak ada bukti yang selamat lagi. Yang mana kalau kita tengok ianya bukan, ia tidak ada shortcut dalam pemberian ataupun kajian vaksin ataupun ubat-ubatan. Kerana apa? Kerana sebelum ini kajian itu telah berjalan. Ya. Dan kalau kita tengok sekarang juga dia ada yang mengatakan dia boleh mengubah DNA. Dia boleh menyebabkan orang yang dicocok vaksin dapat COVID pula. Ya, dan dia boleh menyebabkan side effect yang banyak. Jadi perkara-perkara tersebut sekiranya kalau kita dengar daripada satu pihak yang tidak berautoriti, yang tidak mempunyai ilmu ataupun kepakaran berkenaan tentang perkara tersebut, maka kita akan jadi keliru, kita akan jadi ragu-ragu adakah ini merupakan satu tindakan yang betul untuk kita mendapatkan vaksin, ataupun ianya satu agenda, timbullah agenda Yahudi, agenda Dajjal dan sebagainya, sedangkan hakikatnya benda itu tidak berlaku pun. Ya, kalau kita tengok ianya lebih kepada sangkaan-sangkaan yang tidak ada asas. Ya, semuanya berdasarkan teori konspirasi yang tidak ada asas yang jelas daripada Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Ya. Dan kemudian kalau kita tengok bagaimana vaksin ni sebagai satu ikhtiar sebenarnya. Dia bukannya satu benda yang kita katakan yang akan menyebabkan bahaya kepada nyawa. Tetapi dalam masa yang sama ada perkara yang kita perlu faham. Yang saya akan ceritakan seterusnya nanti. Tetapi secara umumnya kita ada sunnatullah dan kita ada syariatullah. Kita ada aspek ibadah ataupun pengharapan kita, akidah kita kepada Allah SWT, keyakinan kepada Allah SWT. Dalam masa yang sama kita ada sunnatullah. Sunnatullah, ketetapan Allah SWT, yang mana Allah SWT telah tetapkan bahawa dunia ini berjalan mengikut sunnatullah tertentu. Dalam kata yang lain, ilmu sains itu sendiri adalah ilmu tentang kajian tentang sunnatullah. Bagaimana sekiranya bahan A bercampur bahan B akan menghasilkan bahan C, itu adalah sunnatullah. Syariatullah ialah bagaimana Allah SWT itu sendiri berkuasa terhadap sesuatu. Yang mana dari segi syariatnya, dari segi akidahnya, kita yakin bahawa kekuasaan Allah SWT itu dia boleh mengatasi segala sesuatu. Tetapi Allah SWT dengan hikmahnya meletakkan bahawa dia berkehendakkan setiap benda dalam dunia ini berjalan mengikut sunnatullah. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran bagaimana ketika mana Iskandar Zulkarnain menakluk negara-negara, beliau menyatakan wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami letakkan bagi setiap kejayaan ataupun kemampuan untuk dia menakluk setiap negara itu adalah sebab-sebab untuk mencapai perkara tersebut. Bukan dia berdasarkan semata-mata kalau kita tengok macam satu benda yang magic ataupun satu benda yang berlaku secara sekelip mata. Tetapi mereka yang mencapai kejayaan ataupun mencapai sesuatu itu mesti melalui sunnatullah tertentu. Dan kalau kita tengok juga penyakit berjangkit berbeza dengan penyakit tidak berjangkit. Kita tak boleh katakan bahawa aku bertawakal. Kerana apa? Kerana walaupun aku dapat COVID, aku bertawakal lah. Aku tak nak ambil rawatan, aku tak nak kuarantin. Kerana apa? Kalau kita tengok dalam petunjuk Nabi SAW dalam hadis, bagaimana Nabi sendiri membezakan di antara penyakit yang berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Kalau untuk penyakit yang tidak berjangkit, tak ada masalah. Nak sabar, tak nak ambil rawatan. Kenapa? Kerana yang mendapat mudarat adalah diri kita sendiri. Tidak berjangkit kepada orang lain. Tetapi kalau penyakit berjangkit, kita merentas negeri, akhirnya yang kena adalah mereka yang tua ataupun orang yang mengandung dan sebagainya. Kita sendiri yang mungkin sembuh daripada COVID, tetapi ada orang yang akan mati disebabkan oleh COVID. Maka ketika itu kita katakan tidak boleh kita menggunakan prinsip yang sama bagi semua penyakit. Kenapa? Kerana ada perbezaan di antara penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Dan juga vaksin ini sebagai salah satu daripada ikhtiar. Kalau kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita adanya konsep ikhtiar. Konsep ikhtiar disampaikan konsep tawakal. Mana
ada perkara ataupun ada usaha yang perlu kita jalankan bagi mendapat pencegahan, dan ada usaha yang kita perlu jalankan bagi mendapat perawatan. Jadi semua perkara itu dibincangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, yang mana kalau kita semata-mata membaca teori konspirasi, maka kita takkan jumpa perkara ni. Bagi kita yang lebih penting adalah kau takut Allah kan kau takut COVID. Itu isu dia. Senang je. Sedangkan hakikatnya tidak begitu. Nabi SAW tak dihantar untuk semata-mata untuk kita katakan satu perkara yang mudah-mudah begitu. Kerana setiap yang berlaku ataupun setiap perkara dalam agama ini, dia ada disiplin yang perlu kita lalui untuk kita fahami. Dan kemudian yang kita kena faham juga, dia memang ada manfaat dan ada mudarat, tetapi yang kita tengok manfaat vaksin ini sendiri melebihi daripada mudarat, iaitu COVID-19 sendiri. Maksudnya kita nak kena letakkan di antara manfaat dan manfaat di sebelah kanan kita dan mudarat sebelah kiri kita, dan kita kena tengok yang mana satu yang lebih memberi mudarat. Jadi perkara ini kita jelas sampai kalau kita tengok dalam perangkaan tadi, sehingga 1 juta, lebih daripada 1 juta, dan kematian lebih daripada 10,000 disebabkan oleh COVID. Dan kalau kita tengok kesan sampingan ataupun masalah disebabkan oleh vaksin tidak pun melebihi daripada 10 ataupun daripada 20 kes. Jadi sebab tu kalau kita tengok, kita perlu faham perkara ini dengan jelas. Kalau kita tengok dah sejarah sendiri, saya cerita secara ringkas juga, ianya bukan berasal daripada Yahudi ataupun kita kata daripada orang kafir. Turki, Khalifah Turki Osmaniyah sendiri menghasilkan kaedah vaksin ini untuk bagi merawat penyakit smallpox ataupun cacar air pada tahun 1700 Masihi. Dan selepas vaksin ini dibuat ataupun telah dijumpai, adalah discover di Turki, barulah ada isteri kepada duta Inggeris di Istanbul ketika itu membawa atau memperkenalkan konsep vaksin ini ke barat. Jadi dia bukan timbul ataupun merupakan agenda orang kafir untuk menghancurkan Islam, tetapi dia adalah merupakan satu kreativiti, satu hasil daripada kajian yang dijalankan oleh orang Islam ketika mana kerajaan Khalifah Utsmaniyah yang akhirnya menghasilkan vaksin yang akhirnya digunakan bukan setakat oleh orang Islam tetapi oleh seluruh dunia. Okey. Dan kalau kita tengok dari sudut perubatan, vaksin ini berfungsi dengan cara yang saya sebutkan tadi, adalah untuk menghasilkan imuniti. Kalau kita suntik vaksin yang mengandungi bahan-bahan sama ada saya sebutkan tadi, virus yang telah dilemahkan atau virus yang telah mati, ataupun bahan yang virus itu sendiri telah tak wujud, tetapi unsur-unsur pada virus itu sendiri ataupun kita kata sebahagian daripada unsur virus itu sendiri dimasukkan dalam tubuh badan melalui proses vaksin, maka tubuh badan kita akan menghasilkan antibodi, yang mana antibodi ini akan bertindak untuk memberikan perlindungan kepada kita sekiranya kita berhadapan ataupun dijangkiti oleh COVID-19 yang sebenar. Sebab itulah kalau kita tengok perkara ini, nanti saya akan tunjukkan bagaimana dalam setiap kes dan setiap umur ataupun setiap tahap jangkitan, peratus mereka yang telah mendapat COVID ataupun mendapat jangkitan adalah mereka yang masih belum divaksin. Dan kita nafikan adakah benar mereka yang divaksin masih boleh jangkiti? Saya akan ceritakan juga selepas ini. Okey, tapi untuk peringkat awal ni, yang salah satu yang kita kena tahu adalah macam saya sebutkan tadi, adalah jenis-jenis vaksin. Ada vaksin yang berbentuk mRNA, yang mana dia ataupun nama yang telah diberikan ataupun nama generic name adalah Pfizer. Ada juga yang kita ambil bahagian daripada virus tersebut, yang kita gunakan adalah yang sebenarnya virus atau sebenarnya vaksin AstraZeneca, dan juga ada juga yang virus yang ataupun vaksin yang dibuat daripada virus yang tidak aktif yang kita gunakan dalam vaksin Sinovac. Jadi semua jenis-jenis ini ada kita panggil fungsi untuk meningkatkan imuniti tubuh badan kita. Dan kalau kita tengok fatwa sendiri, yang mungkin Ustaz Dr. Nick akan cerita lebih lanjut berkenaan tentang sudut pandang agama tentang vaksin ini, yang mana vaksin-vaksin yang kita gunakan sebelum wujud COVID-19 ini kepada kanak-kanak, kepada mereka yang nak pergi melakukan haji dan sebagainya, adalah vaksin yang telah disahkan halal, dan selagi mana dia tidak menimbulkan ataupun kita kata tidak ada alternatif yang halal, maka ketika itu kita menerangkan juga. Contohnya yang dalam satu vaksin BioThreat, Cotatec, kita mengatakan bahawa ada unsur haram.
dan sekiranya kalau tidak ada darurat dan tidak boleh diambil kalau tidak ada darurat padanya. Jadi sebab itulah kalau kita kata vaksin yang kita beri adalah vaksin yang telah dipantau ataupun dilihat prosesnya, penghasilannya, dan tidak timbul perkara isu kita memasukkan bahan yang haram dalam tubuh badan kita. Sebab tu kita kena tahu bagaimanakah proses vaksin tersebut dibuat. Dan kita tak sempat nak cerita sekarang lah. Tapi maksudnya, kalau kita katakan, akhirnya fatwa mengatakan setelah melihat proses tersebut, maka vaksin halal untuk digunakan dalam masyarakat kita. Dan yang paling penting tujuannya adalah yang saya sebutkan juga tadi, bahawa kita nak mencapai imuniti kelompok ataupun herd immunity. Yang mana kalau kita tengok dalam masyarakat kita, bukan semua orang boleh divaksin. Mereka yang mempunyai penyakit yang kita kata yang telah kronik, yang teruk, dan juga mungkin bayi, mungkin kanak-kanak masih yang kita kata tak boleh untuk diberikan vaksin. Tetapi dengan kita yang dewasa yang sihat ini mengambil vaksin, maka virus tersebut tidak boleh skip ataupun tidak boleh menjangkiti kanak-kanak ataupun mereka yang telah tua tadi. Kalau kita tengok bila 80% telah dicapai, maka insya-Allah seluruh masyarakat kita akan mendapat imuniti secara kelompok. Kalau kita ceritakan tadi, imuniti secara individu. Kalau kita suntik vaksin, imuniti secara individu. Tetapi kalau 80% mereka yang telah mendapatkan vaksin, maka ketika itu kita katakan masyarakat telah mendapat imuniti secara kelompok. Maksudnya mereka yang tidak divaksin turut mendapat perlindungan. Okey. Jadi saya rasa untuk soalan pertama, inilah kita panggil sudut pandang saya lah berkenaan tentang isu ini, dan mungkin kita boleh teruskan kepada untuk mendapat kefahaman yang jelas daripada panel yang seterusnya, insya-Allah. Jazakumullah khair atas penerangan sebentar tadi kepada Dr. Salman. InsyaAllah nanti kita akan bertemu kembali Dr. Salman pada soalan yang kedua. Jadi seterusnya soalan yang kedua, lepas kita dah Dr. Salman tadi dah beritahu, dah berkongsi berkaitan dengan apakah maksud vaksin itu, kepentingan dari sudut perubatan moden. Jadi sukalah saya untuk menanyakan soalan berkaitan dengan bagaimana pula vaksin, apakah perspektif Islam itu sendiri terhadap pengambilan vaksin pada masa kini selari dengan orang kata konsep maqasid syariah. Jadi soalan ini ditujukan kepada panel kita yang seterusnya, iaitu Ustaz Dr. Ni Abdul Rahim. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita yang bahagia Fadil Ustaz Abdul Rahman Cik Saufi. Seterusnya sahabat panel saya itu yang bahagia Dr. Salman selaku panel yang pertama. Saya mengambil peluang pada pagi ini juga untuk mengucapkan kepada penonton sana salam ma'al hijrah, selamat tahun baru. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kita kebaikan yang lebih lagi pada tahun ini, insya-Allah tahun baru ini. Saya kira tajuk ini memang timely lah, tajuk yang sangat-sangat penting masa ini, dan apa yang telah disampaikan oleh yang bahagia Dr. Salman itu cukup lengkap dah pada saya. Sudah diperincikan oleh beliau dengan begitu detail sekali dengan fakta dan juga data yang beliau persembahkan. InsyaAllah pada sesi kali ini saya cuba tambah sedikit sahaja, iaitu berkenaan dengan aspek perspektif maqasid syariah. Baik, saya juga ada sediakan slide yang ringkas sahaja. Mungkin izinkan saya untuk saya share tentang soalan ini. Okey. Share screen, yang mana kita nak pakai? Share screen kan? Okey. Yang mana? Sekejap.
Slide ni boleh share kan? Saya kena buka dulu kan? Okay. Share screen. Window ke? Okay, ada. Okay, boleh nampak slide saya? Baik, apabila kita cakap tentang vaksin sebagaimana yang kita faham daripada pembentangan ataupun daripada penyampaian yang disampaikan oleh Dr. Salman tadi, kita boleh melihatlah di sana vaksin ini sangat penting, khususnya dalam konteks kita hari inilah. Walaupun sebenarnya bila kita bicara tentang vaksin ni bukan setakat hari ini sahaja, sebenarnya dia dah lama dah vaksin ni. Kalau kita tengok dalam beberapa data ataupun beberapa sejarah yang sempat saya baca, kaedah penggunaan vaksin kalau di Malaysia secara khusus bermula dari zaman pemerintahan British pada tahun 1868 lagi. Itu ketika vaksin mula diberikan untuk mencegah penyakit cacar ataupun smallpox yang disebutkan tadilah. So maknanya benda ni dah lama, bukan benda yang barulah. Cumanya dalam konteks kita hari ni sudah tentu bila kita menghadapi pandemik COVID-19 ni. So vaksin baru juga adalah muncullah, iaitu vaksin yang khusus untuk COVID ni, sama ada Pfizer, Astra dan sebagainya. Tapi bagaimana sebenarnya pandangan syariah itu menurut perspektif maqasid syariah? Saya kira Dr. Salman telah menyatakan dengan panjang lebar jugalah tentang pentingnya kita apabila sesuatu perkara kita mesti merujuk kepada pihak yang berautoriti. Kalau dalam agama kita melihat kepada mereka yang berautoriti dalam memberi hukum. Dalam konteks kita sebagai orang awam, maka mereka yang terlibat dalam muzakarah fatwa kebangsaan sebagai contoh adalah mereka yang berautoriti. Sama juga dalam konteks kita kata perubatan, mereka yang berautoriti yang boleh memberi pandangan sebegitu, dan sudah tentu di sana ada pandangan yang berbeza, kita tidak nafikan. Sudah ada pandangan yang berbeza, sebagaimana dalam Islam juga ada pandangan yang berbeza, dan ada juga pandangan yang berbeza dalam perubatan. Tapi bila kita bicara tentang maqasid syariah, mungkin ramai yang tidak faham apa sebenarnya maqasid syariah. Kalau kita lihat di sini, saya cuba ringkaskan sahaja definisi maqasid syariah sebelum kita masuk bagaimana kita nak melihat vaksin itu. Maqasid ni asalnya kita terjemahkan dengan maksud objektif ataupun purpose ataupun kita kata tujuan syariah itu sendiri. Definisinya banyaklah. Saya ambil daripada guru saya sendiri, Dr. Al-Yubi hafizahullah ta'ala, dalam buku dia Maqasid Asy-Syariah. Dia kata maqasid ni ialah al-ma'ani wal hikam, makna-makna ataupun hikmah-hikmah, wa nahwuha allati ra'aha asy-syari', ataupun objektif yang diambil kira oleh syarak, fit tasyri' dalam pensyariatan secara umum, dalam memberi ataupun membuat pensyariatan secara umum, ataupun secara khusus min ajli tahqiqi masalihil ibad, tujuannya untuk memberi kebaikan kepada manusia. Kalau kita melihat kepada definisi ini, bermakna dalam setiap hukum hakam yang ditentukan oleh syariah itu ataupun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah SAW, tujuannya adalah untuk masalihil ibad, kemaslahatan atau kebaikan manusia itu adalah suatu perkara yang diberi perhatian yang besar, diberi penekanan oleh syarak dalam setiap penetapan hukum. Inilah yang mungkin disebut oleh Al-Imam Ibnul Qayyim sendiri, Asy-Syariah ni kulluha maslahah. Syariah Islam itu kesemuanya adalah bertujuan untuk maslahah manusia, iaitu kebaikan manusia. Baik.
maqasid syariah ni berdasarkan daripada kategorinya berdasarkan kepada kepentingan kepada manusia, kita boleh bahagikan kepada 3. Yang pertama dipanggil perkara yang daruriyat, yang kedua hajiyat, dan yang ketiga tahsiniyat. So daruriyat ni ialah perkara yang menjadi asas kepada manusia. Kalau tak ada daruriyat, bahasa mudahnya kita tak boleh nak hidup. Dan para ulama membahagikan daruriyat ni kepada 5 perkara itulah, ataupun al-kulliyatul kubra yang saya akan sebut selepas ini, iaitu menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga akal, keturunan dan harta. Yang kedua hajiyat, peringkat maqasid syariah, dia peringkat yang berdasarkan kepentingan manusia. Ada sesuatu perkara tu dianggap sebagai hajat manusia. Hajat ni apa? Perkara yang menjadi keperluan. Kalau tak ada perkara tersebut, kita ni orang kata susah nak hidup. Susah nak hidup, mungkin huru-hara. Okey. Yang ketiga tahsiniyat, iaitu perkara yang disebut sebagai pelengkap sahaja yang menjadikan kehidupan itu selesa. Dan biasanya contoh-contoh yang disebut oleh para ulama ialah seperti mahasinil akhlaq, seperti kita mengelakkan diri daripada atau perkara berkaitan dengan kesucian dan sebagainya. So itu adalah perkara disebut tahsiniyat. So daruriyat, hajat, tahsiniyat adalah peringkat yang kita kena faham dalam maqasid syariah. Satu benda daruriyat ni kalau tak ada, mati. Maknanya contoh mudahnya ialah kita kata keperluan asasi dalam manusia ni ialah di antaranya ialah makanan. So makanan itu kalau tak ada, maka dia boleh menyebabkan seorang itu matilah. So jadi itu di antara hajat ni, suatu yang jika tak ada menyusahkan manusia. Mungkin boleh hidup lagi tapi menyusahkan. Tahsiniyat ada ke tak ada, tapi kalau ada dia selesa. Itu disebut sebagai maqasid syariah. Dan bila sebut tentang daruriyat ni, daruriyat ataupun disebut perkara daruriyat ni, para ulama dia mendefinisikan sebagai al-masalih allati tadamman, masalah-masalah yang mengandungi pemeliharaan salah satu objektif daripada 5 objektif asasi. Iaitu 5 ni lah. Yang pertama menjaga agama, menjaga nyawa, hifzul akli, menjaga akal atau intelek, atau hifzul nasli, menjaga, yang keempat menjaga keturunan, maruah, dan yang kelima ialah hifzul mal, menjaga properti ataupun harta. So kelima-lima ini adalah disebut sebagai objektif. Dan ini susunan yang disebut oleh ramai di kalangan ulama, walaupun di sana ada satu penyusunan baru seperti disebut oleh Dr. Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala. Beliau cuba membuat susunan yang moden, iaitu mendahulukan hifzun nafsi. Satu perkara yang sangat baiklah, iaitu menjaga nyawa adalah satu perkara yang sangat penting dalam konteks kita hari ini. Dengan makna hifzuddin itu ialah maksud syiar. Syiar ni macam ibadat yang kita lakukan. Ini bukan dengan makna al-Islam itu, tapi makna syiar agama itu yang dimaksud dengan hifzuddin. Tak apa. So itu adalah yang perlu kita faham. So objektif dalam syariah ini, 5 adalah objektif ini. Bagaimana maqasid ini dicapai? Berdasarkan kepada istiqra' para ulama mengkaji dalil-dalil juz'i, mengkaji hukum-hukum syarak. Kesemua hukum-hukum syarak ini akan kembali kepada 5 daruriyat ini, iaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Kalau kita melihat kepada vaksin, secara mudahnya kita boleh kaitkan dia adalah dengan aspek yang kedua, iaitu hifzun nafsi. Ataupun kalau kita kata berdasarkan penyusunan moden yang disebut oleh doktor, maknanya ia adalah satu daruriyat yang perlu diutamakan dalam konteks kita hari inilah. Iaitu dia termasuk di dalam hifzun nafsi, menjaga nyawa. Dan kenapa kita kata menjaga nyawa ini adalah satu maqasid syariah? Cuba kita lihat nas-nas syarak yang ada dalam Quran. Sebagai contoh, Allah Ta'ala ada menyebut tentang pengharaman membunuh, dan sama ada membunuh nyawa yang lain atau membunuh diri sendiri. Wala taqtulu anfusakum. Bahkan bukan membunuh, Allah Ta'ala melarang kita untuk mencampakkan diri kita dalam kebinasaan.
wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan engkau mencampakkan diri engkau dalam kebinasaan. Tak mati lagi tapi mencampakkan dalam kebinasaan pun Allah Ta'ala larang. So di situ menunjukkan kesemua dalil-dalil itu bila dikumpul berdasarkan istiqra' ataupun pendekatan induktif yang kita gunakan, maka kita dapat capai satu kefahaman bahawa dalam Islam hifzun nafsi, menjaga nyawa adalah satu objektif yang sangat-sangat penting yang diutamakan. Sebab itu dilarang makan racun dan sebagainya kan. Baik, bagaimana vaksin itu untuk kita faham dari aspek maqasid syariah? Moderator boleh interrupt saja kalau saya dah habis masa nanti, sebab saya bila buka slide ni saya tak nampak dia punya StreamYard tu. Okay, vaksin menurut maqasid syariah ini sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Dr. Salman dengan panjang lebar tadi, saya pun tak perlu ulang lah kan. Vaksin adalah satu bahan yang merangsang sistem daya lawan jangkitan, immunity, yang menghasilkan kekebalan terhadap jangkitan. Itu adalah objektif. Nah, objektif vaksin ini kan. Dan vaksin ini sebenarnya dia bukanlah dikatakan ubat. Biasanya ubat ni baru bagi ubat. Vaksin ini adalah satu satu bahan yang diberikan untuk mencegah penyakit tersebut sebelum datangnya. So mungkin itu ada perbezaan sedikitlah yang dikatakan untuk kita faham apa itu vaksin. Okay. So kandungan vaksin biasanya terdiri daripada bahan-bahan aktif yang disebut sebagai antigen yang telah dinyatakan tadilah. Dan secara umumnya setiap bahan yang terkandung dalam vaksin ini telah disahkan oleh pihak yang berautoriti. Kalau kita ni di KKM lah yang mengesahkan bahawa tidak memberi ataupun tidak menyumbang kepada sesuatu yang membahayakan tubuh badan manusia. Sebagai, kalau kita faham dari aspek hukum, untuk memberi hukum ni sebelum kita bicara tentang maqasid syariah pun, setiap hukum itu sebagaimana disebut tadi, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwur. Memberi hukum pada sesuatu adalah sebahagian daripada kita mendapat gambaran umum sesuatu perkara. Bila nak memberi hukum tentang vaksin, maka kita perlu mendapat gambaran apakah itu vaksin. Bagaimana pihak berautoriti agama ini mendapat gambaran sudah tentu berdasarkan kepada taklimat. Dia bukan membuat hukum berdasarkan kepada bacaannya daripada WhatsApp, bacaannya daripada itu semata-mata, daripada grup-grup yang mereka dapat info, tapi mereka akan dapat data, maklumat daripada pihak yang berautoriti dalam konteks ini. So selepas daripada itu barulah dia akan keluarkan hukum berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah yang ada. Dari segi fatwa, ya tadi dah disenaraikan banyaklah fatwa, mungkin saya tak perlu ulas dengan lebih banyak. Cumanya yang saya nak kongsi sedikit ialah di antara garis panduan yang disebut tentang ada dalam yang pertama ialah vaksin adalah harus digunakan jika ia dibuat daripada yang bersih dan suci. Okay. Yang kedua, vaksin yang mengandungi najis kalau ada kaedah pencegahan yang lain ataupun kaedah vaksin yang suci, maka sudah tentu kita perlu mengambil vaksin yang suci. Tapi jika tidak ada pencegahan alternatif, maka vaksin walaupun mengandungi najis tetap dibenarkan oleh syariat. So itu di antara garis panduan yang disebut tentang vaksin tersebut untuk yang perlu kita faham. Tapi apabila kita melihat kepada isu yang datang ini, khususnya tentang vaksin, secara khususnya vaksin di musim pandemik yang kita hadapi sekarang ini, kita melihat ada di antara yang cuba mengaitkan vaksin ini dengan sesuatu yang dikatakan haram sebab ia adalah suatu najis. Kemudian ada yang mengaitkan juga ialah suatu perkara yang memberi side effect ataupun memberi mudarat kan. Dari perspektif maqasid syariah, secara ringkasnya saya cuba katakan, jikalah kita katakan bahawa vaksin itu ada unsur najis, okey, dalam Islam kemudaratan yang wujud dengan sebab penggunaan najis sudah tentu diharamkan oleh syarak. Dan di sana ada kemudaratan yang ditimpa penyakit
yang boleh mengancam nyawa, iaitu COVID-19 itu sendiri. Okey. Kalau kita pertimbangkan di antara kedua-dua perkara itu, kita lihat tujuan kita mengambil vaksin adalah untuk memelihara diri, untuk mencegah diri daripada daripada dijangkiti ataupun daripada memberi risiko yang lebih berbahaya jika tidak divaksin. Manakala penggunaan vaksin jika dikatakan ada unsur najis, dari aspek maqasid syariahnya, untuk kita faham, meninggalkan perkara yang ada najis itu adalah terletak di bawah, dipanggil tahsiniyah. Wajib kita meninggalkan najis, bukan tak wajib, kan? Tetapi ia adalah di peringkat tahsiniyah. Saya nak balik kepada apa yang saya sebut tadi tentang pembahagian maqasid. Tapi untuk kita mengelakkan daripada perkara yang boleh mengancam nyawa kita, maka dia kalau tidak di peringkat daruriyat, maka dia terletak di bawah peringkat hajiyat. Sebab bila seorang itu ditimpa penyakit, mungkin akan menyebabkan risiko menjangkiti orang lain, risiko dia boleh membawa kepada kematian kemungkinan, dan menyusahkan dia. So itu bila kita lihat pertimbangan sebegitu, maka yang mana perlu kita dahului dari segi syarak? Kalau maqasid syariah, bila ada pertembungan di antara tahsiniyat dan juga kita kata hajiyat, sudah tentu kita kena dahulukan hajiyat di situ. So itu yang pertama. Jika dikatakan vaksin ada unsur mudarat, sebab vaksin ni adalah kaedah pencegahan penyakit yang baru. Jadi hukum dia mesti kita tengok kepada tahap kemudaratan dan juga manfaatnya. Sebagaimana yang disebut oleh Dr. Salman tadi, jelas dah banyak kan. Kita timbangkan yang mana manfaat. Dan juga kita boleh timbangkan di antara mudarat yang mana lebih banyak. Sama ada mudarat yang memberi vaksin ataupun mudarat yang tidak vaksin. Okey. So kemudaratan, kalau kita lihat daripada statistik pun hari ini ataupun data hari ini, mungkin saya akan kongsi juga selepas daripada ini, mudarat yang tidak mengambil vaksin itu lebih banyak daripada mudarat yang ada dalam vaksin. Yang ada baki tinggal masa tambah, dah habis tapi kita bagi masa tambahan 1 minit insya-Allah. Okey. Saya akan cuba landing. Saya akan landing. Okey. So maknanya bila kita buat pertimbangan di situ, kalau kita kaji beberapa kaedah syarak ataupun kaedah fiqhiyah yang ada kaitan dengan maqasid syariah, kaedah yang biasa sebut akhafud dararain, kita mengambil mudarat yang lebih ringan. Idza ta'aradat mafsadatan, dua mafsadah, dua mudarat, kita akan ambil yang mana yang lebih berat mudaratnya dengan kita melakukan yang lebih ringan. Contoh yang mudah lah, seseorang yang terkena penyakit kencing manis. Sama ada dia biarkan begitu ataupun dia kena potong. Potong jari yang sudah buruk, yang sudah yang sudah buruk lah kita kata akibat daripada kencing manis itu, diabetes itu. Potong itu adalah mudarat, tetapi mudarat itu adalah lebih ringan berbanding dengan membiarkan kakinya itu kerana dibimbangi merebak ke seluruh ke dalam saluran darah, ke seluruh badan lain, organ lain yang menyebabkan dia akan mati. So di situ syarak meletakkan boleh kita potong kaki dia. Cara mudahnya begitulah. Mudarat vaksin dengan tidak vaksin ni macam mana? Itu perlu kita melihat kepada data, melihat kepada sumber yang berautoriti, bukan kita melihat kepada sumber-sumber yang tidak berautoriti. So itulah kita kata bagaimana kalau kita melihat vaksin dari perspektif maqasid syariah, maknanya pentingnya vaksin dari perspektif maqasid syariah. Saya rasa itu saja untuk saya sesi kali ini ataupun pusingan kali ini yang ringkas. Saya kira saya kembalikan kepada moderator. Persilakan. Syukran kepada Ustaz Dr. Abdul Rahim atas pencerahan berkaitan dengan apakah vaksin itu dari segi perspektif Islam. Jadi sedikit sebanyak kita dapat lihat macam mana tadi Dr. Salman dah sebutkan kepentingan dia melalui
berdasarkan perubatan moden, dan Ustaz Nick juga berkaitan dengan berdasarkan perspektif Islam. Jadi kita pergi ke pusingan yang seterusnya, iaitu pusingan kedua. Iaitu soalan ketiga kepada panel yang pertama, Dr. Salman. Jadi berdasarkan tajuk bual bicara pada hari ini, iaitu vaksin, maslahah versus mudarat, yang dianjurkan oleh Pertubuhan Kebajikan Al-Haramain Kuala Terengganu. Sebelum tu saya nak orang kata memperkenalkan sedikitlah penganjur bual bicara kita pada hari ini. Jadi pertubuhan ni ditubuhkan pada tahun 2017 dan dicetuskan ilham daripada almarhum Tok Guru Nik Abdul Ghani untuk wakaf tanahnya sebagai pusat tahfiz di kampung beliau, iaitu Kampung Seberang Baru Kiri, Kuala Terengganu. Maka ilham ni direalisasikan oleh anak-anak beliau lah dengan tubuhnya Pertubuhan Al-Haramain ni bagi membina sebuah pusat akademi tahfiz yang dinamakan Akademi Tahfiz tu Akademi Quran Al-Haramain. Jadi berdasarkan bual bicara kita pada hari ini, soalan yang seterusnya adalah kepada Dr. Salman. Soalan ketiga, berdasarkan tajuk bual bicara pada hari ini, vaksin, maslahah dan mudarat. Jadi bolehkah Dr. Salman terangkan pula berkaitan dengan mudaratnya sekiranya tidak mengambil vaksin. Jadi dipersilakan. Falyatafaddal mashkura. Okay, terima kasih kepada Ustaz Tuan Moderator. Untuk pusingan kedua ni yang kita akan pergi lebih mendalam lah tentang tajuk ini, walaupun mungkin kekangan masa. Harap Ustaz Moderator boleh remind saya lah. Tadi pun terlajak lah ni. Ustaz Nik sempat juga landing saya tadi, terus memanglah memang kata apa terus dan ni lah. Okey. So yang untuk yang seterusnya saya nak share jugalah berkenaan tentang topik ni. Okey. Okey, so boleh nampak saya punya. Okey. Okey. Ya, bila kita sebut tentang vaksin ni, kita tak nafikan adanya di sana perbincangan tentang maslahat dan mudarat. Dalam istilah kata lain, bukan semata-mata vaksin itu sendiri ada maslahat dan mudarat, tetapi apa yang kita nak atasi ataupun kita nak cegah itu sendiri pun perlu dilihat dari segi maslahat dan mudaratnya. Jadi kalau kita sebut tentang vaksin ini sendiri, ianya satu kita panggil usaha kita dalam nak mencegah sesuatu yang lebih besar, iaitu jangkitan COVID-19. Jadi kalau kita nak tengok daripada sudut vaksin itu sendiri, maka kita kena lihat daripada dua sudut. Yang pertama, adakah sama ada vaksin ni betul-betul berkesan ataupun betul-betul selamat. Maknanya di sini kita tengok sebab banyak sangat maklumat, lambakan maklumat yang kita terima, yang kadang-kadang kita sendiri tak mampu untuk filter, untuk tapis, akhirnya menyebabkan kita menjadi keliru. Jadi sebab itulah saya akan cerita sedikit berkenaan tentang efikasi, sama ada keberkesanan dia sendiri dari segi kita panggil maslahah dia sendiri, ataupun safety atau isu keselamatan, sama ada dia boleh memberikan mudarat kepada tubuh badan kita. Okey, jadi kalau kita tengok sebab apa ramai orang menolak vaksin ini, sebab kalau kita tengok yang pertama, ada yang rasa vaksin ni tak selamat. Lebih kurang 24% rasa tak selamat. Ada yang takut dengan side effect dia. Dia tahu perlu ambil vaksin tapi takut dengan side effect. Ada yang tak percaya COVID itu bahaya. Dia kata sesama biasa saja. Dia kata itu adalah kuman atau virus rekaan semata-mata yang tak bahaya. Dan saya rasa semua orang boleh menjawab benda ni. Kalau lebih-lebih lagi kalau yang terkena tu ahli keluarga kita sendiri. Kita sendiri tengok macam mana dia terseksa, adakah kita nak katakan dia berlakon dengan jangkitan COVID tersebut? Tak mungkin lah. Jadi sebab itu kita katakan ada perkara tersebut jelas jawapannya. Dan ada yang reject vaksin sebab prinsipal. Mungkin dia tak faham prinsip syariah yang dikatakan, yang diceritakan secara panjang lebar oleh Ustaz Dr. Nik tadi. Dia tak pernah dengar pun apa itu maqasid, apa itu masalah, apa itu tahsiniat, hajiat, dia tak belajar. Yang dia belajar adalah daripada Tok Guru Google, daripada Syekh Wasat,
Jadi menyebabkan dia terlepas pandang isu ini dan dia rasa dia berprinsip sangat ni, tetapi sebenarnya prinsip dia adalah berasaskan prinsip yang salah. Dan juga ada yang kata let nature take its course. Kalau nak kenalah dia kata. Ni konsep tawakal tak betul juga ni. Jadi sebab itulah kita kena faham konsep ikhtiar, konsep tawakal, konsep maqasid, banyak sebenarnya dalam agama dah letak panduan. Tetapi kita nak tinggal, nak belajar, nak tanya mereka yang berkeahlian ataupun nak buat paletau, kita kata istilah dia, buat pandai-pandai sendiri, maka kita, sebab tu kita perlu ada maklumat yang jelas. Kemudian kalau kita tengok, okey, ni saya nak ceritakan secara umum juga, apakah kita tengok kadar mereka yang terkena kes ini. Kalau kita tengok COVID ni dibahagikan tahapnya kepada keterukan kes tersebut. Ada kategori 1, 2, 3, 4 dan 5. Kalau kita tengok tahap 4 dan 5 ni kebanyakannya yang perlu masuk ke ICU, istilahnya ditidurkan. Kemudian ada dan ramai yang tidak survive ataupun yang meninggal dunia kalau masuk pada kategori 5 ni. Jadi sebab itulah kita kata kalau kita tengok sini berapa persen yang kena daripada kategori 1, 2, 3, 4, 5 ni yang dah divaksin ataupun yang belum divaksin. Kalau kita tengok kategori 1 ni 87% tak divaksin lagi. Kategori 2 65% tak divaksin lagi. Kategori 3 dan seterusnya, kalau kita tengok semua lebih daripada 60% yang kena. Dalam arti kata lain, kalau divaksin masih boleh kena disebabkan oleh faktor-faktor luaran. Sebagai contoh kita kata faktor varian yang berubah. Sebab apa? Kalau kita ingat virus ini sendiri dia boleh berubah mengikut tempat-tempat dia. Kalau kita katakan organisma ni dia boleh beradaptasi, dia boleh adjust diri dia. Jadi ada varian yang kuat, sebagai contoh varian Delta dan sekarang ni Lambda dan sebagainya daripada luar negara, maka sebab itulah kita kata masih boleh dijangkiti. Tetapi varian asalnya kita katakan telah boleh dicegah dengan pengambilan vaksin. Dan kalau kita tengok sendiri pun penurunan 50% daripada warga emas yang telah divaksin bagi kategori 4 dan 5. Kalau kita tengok peringkat awal sebelum ni, kalau warga emas kena je memang 4-5 terus. Memang terus ICU. Tetapi kalau kita tengok trend sekarang ni adalah mereka yang mengandung pula. Mereka yang mengandung pula mudah untuk kita panggil kes ni menjadi teruk kepada kes kategori 4 dan 5. Tetapi mereka yang telah divaksin, warga emas yang telah divaksin dalam fasa 2 sebelum ni, kita tengok memang berlaku penurunan daripada kes-kes ini menjadi teruk dan juga kes-kes kematian daripada gulungan ini. Sebab tu sekarang ni orang yang lebih muda kena, orang yang mengandung yang berusia mungkin 30-an boleh kena dan boleh menjadi teruk. Kan banyak sangat kes yang kita tengok dalam kita panggil media sosial kita. Mungkin orang yang kita kenal, orang yang hampir dengan kita dan sebagainya. Jadi di sini pun secara indirectly ataupun secara tidak langsung kita dapat tengok mereka yang mempunyai vaksin ada perlindungan yang lebih berbanding dengan orang yang tidak mengambil vaksin langsung. Jadi sebab itulah kita katakan salah satu keperluan ataupun kita memilih untuk divaksin berbanding dengan kita tunggu semata-mata nak dijangkiti COVID dan kononnya akan dapat imuniti secara natural sebagaimana yang disebut sebelum ni. Jadi sebab itulah ini salah satu faktor. Dan kemudian adakah vaksin ni tak selamat sampai kita tak perlu ambil? Ada banyak sangat cerita, ambil vaksin terus mati, ambil vaksin macam-macam lagi lah, ambil vaksin dapat penyakit ini macam-macam kita tengok. Tetapi kalau kita tengok majoriti mereka yang mengambil vaksin ini memang mendapat side effect, tetapi side effect yang tidak kita panggil yang tidak serius. Sebab itulah kalau kita tengok yang mungkin kita dapat daripada vaksin, mungkin kita akan rasa lebih letih, akan rasa sakit kepala, kita akan rasa demam, sakit sendi dan sebagainya. Dan ianya memang tidak dinafikan. Kalau kita tengok berlaku 68% daripada mereka yang ambil vaksin pada dos pertama mengalami sakit kat bahu dia. So tak nafikan, memang ada side effect. Tapi adakah kita nak fikir side effect yang kecil, tak nak sakit kat bahu, jadi kita sanggup berhadapan dengan COVID, sanggup menularkan COVID kepada orang lain semata-mata tak nak sakit bahu? Situ pun kita dah nampak dah tak logik cara kita memikirkan ataupun cara kita menimbangkan mana satu masalah, mana satu mudarat. Dan begitu juga kalau kita tengok fatigue ataupun rasa letih selepas pada divaksin dos pertama 29%. 29%. Adakah kita nak fokus pada ni ataupun kita nak fokus pada kadar kematian yang mana kadar kematian tu lebih daripada 10,000 dah. Jadi kita sini kita boleh tengok dah memang ada
side effect, tetapi side effectnya adalah side effect yang sedikit, side effect yang tidak serius. Sakit kepala 26%, sakit otot 17%, demam 7%, sakit sendi 7%, menggeletar, rasa nak muntah, lawyer dan sebagainya 7%. Jadi semua benda ni memang dia tak dinafikan. Tak ada siapa kata vaksin ni memang tak ada side effect langsung. Memang bagus untuk kesihatan semata-mata, tak ada langsung kekurangan. Tetapi memang dilaporkan bahawa ada, tetapi yang tidak serius. Kalau ada yang serius pun, kalau kita tengok risk of blood clot, kita kata berlaku sebelum ni yang diheboh-hebohkan, berlakunya darah beku dalam orang yang divaksin. Memang berlaku, tetapi dalam 1 juta 4 kes yang berlaku, iaitu 0.0004, banyak ni kosong nak sebut ni, 4%, 0.0004% sahaja yang berlaku kes ini. Yang berlaku kes yang mungkin kita kata kematian mengejut, ada berlaku, memang ada berlaku, kita tak nafikan. Dalam yang mengambil vaksin tiba-tiba berlaku, risiko berlaku blood clot ni, ataupun kita kata berlaku pembekuan darah, pembekuan dekat jantung, pembukaan ke otak, berlaku stroke dan sebagainya. Tetapi 4 dalam 1 juta. Jadi kita timbanglah, maksudnya berbanding dengan orang yang kena COVID, 16% akan berlaku kematian mengejut. Kita tengok sekarang ni banyak juga kes yang tiba-tiba tengah berjalan, semalam pun ada orang forward, berjalan-jalan dekat bank, tiba-tiba mati. Berjalan-jalan dekat Dobi, ke arah Dobi, tiba-tiba mati. Dan kalau dia ambil swab, mereka adalah kita panggil penghidap COVID yang mereka tak sedar mereka mengalami COVID. Dan sebab itulah kita kata kita boleh timbang berapa persen yang even kalau kita tengok orang yang kena menolak vaksin ni dia merokok boleh tahan. Padahal risiko merokok ataupun risiko darah beku di jantung dan di otak dia itu lebih tinggi daripada mereka mengambil vaksin, iaitu 0.18%. Jadi itulah yang kita katakan yang kita perlu faham, dan perkara ini bukanlah satu perkara yang dinafikan oleh KKM ataupun mereka yang menyediakan perkhidmatan vaksin ini. Kalau kita tengok bagaimana proses setiap satunya, dengan bermula daripada pendaftaran, saringan, dan daripada saringan tersebut bukan semua orang kita ambil vaksin, ada yang kita terpaksa reject kerana ada risiko juga untuk darah beku tadi, dan ada mereka yang kita katakan sebagai orang contoh orang mengandung di bawah 14 minggu, di atas 34 minggu, kita tak galakkan vaksin, walaupun kita kata masih ada juga orang yang push untuk vaksin, tetapi kita meraihkan kita kata kemungkinan yang side effect tersebut kepada golongan-golongan tertentu. Jadi ada yang kita tak teruskan vaksin. Kita kata mungkin lepas bersalin dan sebagainya baru boleh vaksin. Dan selepas disuntik, dos pertama akan diperhatikan, akan dilihat selama 15 hingga 30 minit berdasarkan risiko kita panggil berlakunya alergi. Sebab apa? Alergi ni satu benda yang di luar kawalan kita. Ada orang alergi kepada nasi. Adakah dia mengharamkan nasi kepada semua orang? Tak. Sebab apa? Sebab berianya berlaku kepada orang tertentu saja. Dan kalau kita tengok ada orang alergi pada kacang, ada orang alergi kepada makanan-makanan tertentu. Adakah dia nak katakan hukumnya haram makan tersebut? Sedangkan yang alerginya mungkin berapa peratus daripada masyarakat yang mengalami alergi makanan tersebut. Jadi sebab itulah kita kata ada benda yang memang tak dinafikan berlaku. Alergi kepada vaksin boleh berlaku. Sebab itulah kita kata ada stesen pemerhatian untuk 30 minit. Ada yang kena kita panggil alergi, terus kita boleh bagi ubat pada masa tersebut. Jadi sebab itulah dianya bukan satu proses yang mudah-mudah datang cocok saja. Dia ada screening, dia ada kita panggil saringan, dan dia ada pemerhatian. Dan untuk seterusnya, kalau tiba-tiba balik rumah ada berlaku side effect apa, boleh dilaporkan secara online dan sebagainya, dan akan diambil sebagai data, dan akan kalau betul-betul memerlukan kita panggil perhatian doktor, akan dimasukkan ke hospital. Tetapi kalau kita tengok kes ini sangat-sangat sedikit. Sangat-sangat sedikit, dan kalau berlaku pun ianya adalah sementara saja. Jadi sebab itulah itu isu pertama. Kemudian isu kedua, adakah vaksin tinggal bagi lagi 1 minit. 1 minit, okey. Kita landing jugalah. Okey. So vaksin tak berkesan, ada yang cakap vaksin pun sama je, dia kata. Yang vaksin pun kena. Ni apa ni? Ni adalah penipuan ke, dia kata. Sebenarnya kita kena tahu vaksin sendiri bukan kita cocok sekarang sejam lagi dia dah berkesan. Ada yang memerlukan 14 hari, ada yang memerlukan 7 hari, ada yang memerlukan 21 hari untuk dia mendapat kesan. Dan ada yang selepas second dose, selepas dos kedua,
Dalam kata lain, kalau dia cocok dos pertama, dia tak jadi apa-apa lagi. Dia masih lagi sama macam orang lain. Jadi kena faham ini juga, perkara ini juga, bila vaksin tersebut fully efektif ataupun dia memberikan kesan kepada perlindungan tubuh badan kita. Jadi kalau kita cocok kemudian kita terus berjumpa orang tanpa SOP, kemudian terus bersalam-salaman, bercium-ciuman dengan orang yang ada COVID-19, kemudian kita nak salahkan vaksin, bagi saya itu adalah satu tuduhan ataupun satu perkara yang di luar daripada disiplin ilmu ataupun daripada mana orang yang bercakap sebut orang tidak ada maklumat langsung tentang apa yang dicakapkan. Kemudian yang seterusnya, kalau kita tengok berapa persen effectiveness. Effectiveness ni maksudnya bagaimana, berapa efektifnya vaksin ni, tahap keberkesanannya. Kadang kita katakan nak memberikan maslahah kepada orang ramai dengan penjagaan tersebut. Kalau kita tengok dengan Pfizer contohnya, 95% mereka yang lengkap dos kedua mendapat perlindungan daripada COVID varian yang original. Cuma bila varian baru ni timbul isu yang baru, adakah perlu dos ketiga dan sebagainya. Tetapi itu masih dalam perbincangan. Dan yang kita nak fokuskan bahawa ianya berkesan untuk memberikan perlindungan kepada vaksin kepada COVID-19. Okey, so saya rasa cukup untuk sekadar tu yang kita nak bincang tentang masalah dan mudarat daripada vaksin ini sendiri ataupun daripada COVID itu sendiri. Jadi di situ kita perlu letakkan apa yang kita tahu ini, maklumat ni dalam neraca syariah yang sebagaimana yang diletakkan, yang digariskan oleh Ustaz Dr. Nik tadi, supaya kita boleh menghasilkan keputusan yang tepat dengan kehendak Allah SWT dan tepat dengan kehendak Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Syukran jazilan kepada diucapkan kepada Dr. Salman atas penerangan yang kata betul-betul detail berkaitan dengan mudarat akibat tidak mengambil vaksin untuk masyarakat dan juga untuk diri sendiri. Selepas tu, baiklah, kita beralih pula kepada pusingan kedua, soalan yang seterusnya. Itu soalan yang akan ditujukan kepada panel yang kedua, iaitu Ustaz Dr. Nik Abdul Rahim. Baiklah, soalannya begini Ustaz. Bagaimana kita sebagai anggota masyarakat ingin memberi kesedaran dan meyakinkan segelintir masyarakat yang menolak pengambilan vaksin ini. Jadi tanpa menunggu lagi, di majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Abdul Rahman. Sebenarnya isu tentang vaksin ini memang adalah satu isu yang kita kata hot lah pada masa ni kan. Tambahan pula, kita bukan seperti zaman dulu. Zaman dahulu bila ada sesuatu isu ataupun ada vaksin ke apa, ada pandemik dan sebagainya, kita orang ni tunggu depan TV je kan. Kita tunggu depan TV, dengar apa yang dia kata. Sekarang ni maklumat semuanya duduk di ujung jari. Maksudnya dengan smartphone, dengan kemajuan teknologi ni, kita boleh trace, kita boleh cari, kita boleh akses semua maklumat. Jadi dalam konteks kita hari ni, bila kita berada dalam situasi menghadapi pandemik yang saya kira krisisnya bukan setakat krisis kesihatan, tapi ia adalah krisis kewangan juga dan ekonomi. Dia juga adalah sebenarnya efek kepada krisis emosi itu sendiri, mental seseorang itu juga, dan juga ekonomi, dan juga tambahan pula dengan krisis politik zaman sekarang yang menyebabkan sebahagian daripada masyarakat kita ini tidak tahu nak buat apa, ataupun mereka ini tidak dapat menilai sesuatu tu dengan baik. So berbalik kepada soalan yang dikemukakan oleh moderator tadi, bagaimana kita apa yang boleh kita lakukan untuk kita yakinkan masyarakat tentang vaksin. Suka saya nyatakan bahawa pertama sekali sudah tentulah 100% untuk kita yakinkan masyarakat tu satu perkara yang mungkin di luar jangkaan kita lah. 100% nak ambil, sebab itulah herd immunity tu kan kita nak capai 100% pun kan. Memang
kita nak yakinkan ke semua mereka itu sangat susah. Tapi apa yang boleh kita buat, apa yang boleh kita usaha ialah kita sebar luaskan maklumat yang kita ada. Antara perkara penting ialah dari aspek perspektif agama, saya bercakap dari perspektif agama, kita perlu faham sebagai orang Islam, kita kena faham betul-betul konsep tawakal. Kadang-kadang apa yang saya lihat di luar sana, mereka cuba, mereka yang tidak mahu vaksin ni, kita tak salahkan mereka kan. Cuma kadang-kadang mereka cuba bermain dengan wording-wording yang boleh ditafsirkan dengan pelbagai bentuk. Okey, contohnya bila kita kata dengan mengambil vaksin boleh mengurangkan risiko kematian. Dia akan tanya, kita ni Tuhan ke nak tentukan mati dan minum, mati dan hidup seorang? Bukan maksud dengan wording begitu, bukan maksudnya kita menentukan mati dan hidup seseorang. Jadi konsep tawakal ini adalah kita kena faham perlu ada satu jalan ikhtiar yang mana kita mendapat maklumat dan info bahawa vaksin adalah suatu cara yang sebagaimana disebut tadi, berdasarkan pada data dan statistik, dia boleh mengurangkan kadar kematian, mengurangkan risiko tersebut. Bukan bermakna kalau orang ambil vaksin ni tak mati terus, mana ada. Dia boleh mati, tapi mati sama ada dengan sebab COVID ataupun mati dengan sebab yang lain. So mati itu tetap letak, Allah Ta'ala pun menyatakan dalam Al-Quran sendiri, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Bila dah sampai ajal ni, kita tak boleh nak undur dan juga majukan ke depan, tak boleh langsung. So itu kita kena faham. Tawakal ni cara mudahnya, kalau kita balik kepada satu hadis, walaupun hadis tu lemah, tentang kisah yang menyatakan tentang sahabat yang membawa seekor unta. Dia kata, "Wahai Rasulullah SAW, aku nak lepaskan begitu unta ni ke aku nak tambaknya di tiang?" Nabi kata, tambak and tawakallah kepada Allah. Nabi kata, kamu tambak dahulu, kemudian barulah bertawakal. So maknanya kita, prinsip tawakal ni ialah bukan sahaja kita minta daripada Allah, bukan sahaja kita berserah, bukan sahaja kita, tapi kita mesti berusaha. Dan di antara usaha itu ialah kita mengambil langkah pencegahan. Pencegahan itu dalam konteks perubatan ini dengan vaksin. Dan kaedah yang menyebut al-wiqayatu khairun minal ilaj. Sudah tentulah kita mencegah lebih baik daripada kita menyakit. Prevention is better than cure kan. Maknanya kita mesti bahkan sebenarnya kalau kita melihat dalam kaedah usul fiqh, kaedah yang menekankan soal suatu perkara itu asal walaupun tidak wajib, tapi kalau secara pasti atau hampir kepada pasti dia boleh mencegah sesuatu perkara itu, maka dia boleh menjadi wajib. Okey. Kaedah sebut ma la yatimul wajib illa bi fa huwa wajib. Sesuatu yang tak sempurna sesuatu kewajipan melainkan dengannya, maka perkara itu akan jadi wajib. Kalaulah menjaga nyawa itu mungkin dia boleh menjadi wajib. Walaupun dalam konteks fatwa hari ini kita tak kata wajib lagi, kecuali wajib itu di pihak pemerintah. Kita masih menyatakan dalam fatwa kebangsaan pun menyatakan hukum mengambil vaksin itu adalah harus dan wajib sekiranya diarahkan oleh pemerintah. Sebab hukmul hakim ni adalah yarfa'ul khilaf ataupun itu bukan satu penjamin, tapi ia adalah satu jalan ikhtiar yang mana kita juga masih lagi perlu menjaga SOP yang lain, menjaga kebersihan. Padahal dalam Islam itu sendiri, sebelum datangnya vaksin, sebelum datangnya penyakit pandemik seperti ini, dalam Islam sudah lamanya bercakap tentang kebersihan. Dalam kitab fiqh, bab yang pertama yang kita belajar ialah babut taharah, bab bersuci, bab tentang kebersihan. Islam meletakkan bagaimana cara nak bangun tidur, basuh tangan 3 kali, bagaimana wuduk itu sendiri adalah salah satu cara untuk kita menjaga kebersihan, basuh tangan kan. So itu semua adalah merupakan suatu jalan ikhtiar untuk mengelakkan diri kita daripada dijangkiti dengan penyakit inilah. So itu kita kena faham konsep
tawakal dalam Islam, supaya kita tidak silap faham, kita tidak tersalah faham. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saya, data-data penting seperti mana yang disebut oleh Dr. Salman tadi, dengan sumber yang kita percayai, mesti disebarluaskan. Sebab kadang-kadang macam saya sebut tadi lah, dalam musim zaman sekarang, dengan kemudahan teknologi yang ada, manusia boleh akses apa jua maklumat. Kalau setiap hari kita duk akses maklumat yang menceritakan keburukan, maka kita akan tahu itu adalah perkara buruk. Kalau setiap hari hanya akses tentang keburukan vaksin, maka kita akan dapat bahawa conclusionnya dalam kepala kita vaksin adalah buruk. Sedangkan Islam mengajar kita untuk menilai sesuatu, kerana Allah Ta'ala bagi kepada kita satu akal untuk kita berfikir. Tapi kalau kita hanya terima maklumat yang negatif semata-mata, kita tak boleh buat penilaian yang betul. So jadi itu akan bukan setakat memberi masalah kepada penerimaan kita itu, tapi memberi masalah kepada emosi kita sendiri. Kita akan jadi ditambah pula dengan cerita karut-marut dan sebagainya, teori konspirasi dan sebagainya, perkara-perkara yang gaib yang kita tak tahu pun, jadi kita pun duk fikir perkara yang gaib pun, yang itu menyebabkan kita bermasalah. So data-data penting perlu disebarluaskan. Sebagai contohlah, kalau kita lihat tentang, ini data saya ambil daripada Sinar Harian, sumber daripada tentang di Sarawak. Dia kata 425 daripada 449 kematian akibat COVID di Sarawak sehingga 8 Ogos kemarin tiada sejarah vaksinasi. Maknanya 425 orang daripada 449. Maknanya 94.7% yang tak pernah vaksin. 21 kes kematian ataupun 4.7% meninggal selepas suntikan pertama, yakni telah positif 2 minggu sebelum 14 hari suntikan pertama. Nampak? 3 kes kematian atau 0.7 meninggal selepas suntikan kedua, tapi sebelum 14 hari. Efikasi dia selepas 14 hari kan. Kalau Pfizer, kalau macam Dr. Salman sebut tadilah, Sinovac dan sebagainya. Tapi tiada kes kematian mereka yang positif selepas suntikan kedua yang lengkap. Setelah 14 hari itu, 2.88% dari yang positif berada di kategori 3-4-5 berbanding 3.05% bulan sebelumnya. Bermakna data ini menunjukkan bahawa keberkesanan yang ada pada vaksin tersebut. So itu di antara data, satu data, dan data tadi yang lain pun Dr. Salman telah so data-data sebeginilah yang perlu kita sebarluaskan. Dan juga sebagai pengguna, kita pengguna sama ada pengguna vaksin, pengguna teknologi hari ini, kita perlu menilai dengan baiklah. Kita perlu buat perbandingan. Jangan kita hanya merujuk kepada sesuatu perkara yang kita tak tahu sumber autoriti. Kadang-kadang video orang boleh buat, suara audio orang boleh buat, kita pun tak kenal siapa yang bercakap tu. Entah dia buat, dia bercakap atas dasar apa pun, kita tak pasti. Terlalu banyak hari ni cerita-cerita yang kita tak tahu asal usulnya daripada siapa yang mengeluarkan perkara tu. So itu di antara, saya rasa, perkara yang pentinglah pada saya untuk kita apa yang kita boleh lakukan lah dalam musim kali ini. So ini data yang saya rasa Dr. Salman dah tunjuk tadi tentang tinggal lagi seminit saya. Sikit lagi. Maknanya data yang menunjukkan bagaimana berapa persen kes yang tiada sejarah vaksinasi dalam setiap kategori. So maknanya lebih banyak ialah daripada kes yang tiada sejarah vaksinasi. Setakat 8,8 lah. So itu menunjukkan bahawa data ini datang daripada, mungkin akan setiap orang akan mendakwa, boleh cakap apa saja yang akan menyatakan data ni dia. So yang dia tak boleh manipulasi. So maknanya benda-benda seperti ini yang akan kadang-kadang kita perlu menilai dengan kita kata dengan logik kita, dengan positif, dengan akal yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Saya rasa itu sajalah untuk jawapan saya, komen saya kepada soalan yang kedua tu. Back to the moderator. Baiklah, terima kasih kepada
diucapkan kepada Ustaz Dr. Nik Abdul Rahim atas perkongsian sebentar tadi, bagaimana kita nak antara cara untuk kita yakinkan ahli keluarga kita, masyarakat ataupun lebih umumnya masyarakat lah untuk mengambil vaksin ini. Jadi dengan habisnya pusingan yang kedua sebentar tadi, maka habislah kita punya orang kata soalan berkaitan dengan inilah tajuk kita. Jadi kita pergi kepada pusingan yang seterusnya, iaitu sesi yang seterusnya, iaitu sesi soal jawab. Jadi para tuan-tuan dan puan-puan penonton sekalian, jika ada sebarang kata soalan ataupun kemusykilan yang ingin ditanya kepada kedua-dua panel ataupun salah satu, bolehlah tulis di ruangan komen dan saya akan bacakan. Ada soalan? Tadi saya nampak ada satu soalan. Soalan daripada tadi Nik Kamilah Nur. Mungkin boleh up kita. Okey, soalan yang pertama daripada Nik Kamilah Nur. Dr. Salman, soalan ini ditujukan kepada Dr. Salman bin Amiruddin. Saya ada soalan, adakah sama keberkesanan vaksin dalam badan seseorang yang tidak mengalami apa-apa side effect selepas complete second dose dengan mereka yang mengalami side effect selepas complete? Terima kasih, Doktor. Doktor berjawab. Okey. Terima kasih pada mereka yang bertanya. Untuk soalan ni sebenarnya dia melibatkan beberapa persepsi jugalah. Lagi-lagi bila kita telah tengok dalam video ada yang cocok vaksin kosong kan. Ada yang macam-macam kita panggil yang disebarkan dan benda tu berlaku. Ketidakjujuran tu memang berlaku. Ada yang cocok vaksin kosong kata sebab letih, ada yang cocok vaksin kosong sebab dia nak jual balik, berlaku. Tetapi kalau kita tengok dia tidak berkaitan dengan seorang tu ada side effect atau tak lah. Maksudnya kalau dia tak ada side effect, tak boleh kita katakan dia dicocok vaksin ataupun pencagari kosong. Kenapa? Kalau kita tengok tadi, side effect pun bukan semua orang mengalami side effect. Kita kata majoriti ataupun separuh mengalami side effect, rasa letih, rasa sakit tempat cocok dan sebagainya. Tapi ada lagi 50% yang tidak mengalami side effect apa-apa langsung. Jadi kita tak boleh katakan bahawa keberkesanan ataupun seseorang itu betul-betul mendapat vaksin itu adalah disebabkan oleh bergantung pada side effect. Cuma kita katakan ada ujian untuk melihat kadar perlindungan imuniti yang terbentuk selepas vaksin tu. Maknanya kalau kita nak confirmkan betul-betul tak percaya orang cocok ni, okey, kita boleh dapatkan, orang kata kita lihat kadar kita panggil imuniti kita selepas daripada kita cocok tersebut. Di mana-mana lab ataupun di mana-mana kita panggil makmal untuk kita tengok kadar imuniti kita. Tetapi kita kata benda tu tak wajib lah. Melainkan kalau dia tak percaya sangat, dia boleh dapatkan untuk melihat kadar tersebut sebagaimana yang disebut oleh Menteri Kesihatan kita lebih kurang sebulan lepas kot ketika isu ni timbul. Jadi itulah mana kita tak boleh katakan kita tak ada side effect, kita tak dapat vaksin, bukan macam itulah, atau tak berkesan. Wallahualam. Baik, terima kasih Dr. Salman atas jawapan. Kita ada lagi soalan daripada penonton kita di live. Mungkin boleh up ni, Umi Tahirah mungkin. Saya baca je lah kan. Host mungkin boleh upkan soalan yang ni, Umi Tahirah ni. Nak saya baca terus. Okey. Jadi soalan seterusnya pada Dr. Salman juga. Dr. Salman, anak-anak murid tingkatan 5 boleh suntik vaksin tak? Okay. So sekarang ni dah untuk fasa yang ketiga. Sekarang kita fasa ketiga. Fasa pertama kita bagi pada frontliner. Fasa kedua kita bagi kepada mereka yang warga emas yang ada penyakit.
ataupun mereka yang memang ada penyakit walaupun dia usia muda. Dan untuk fasa ketiga ni memang untuk target itu untuk orang muda lah. Jadi sebab itulah dia boleh 18 tahun ke bawah dah boleh register untuk kita panggil apa, untuk mendapatkan vaksin tersebut. Wallahualam. Okey, baik. Terima kasih Salman. Okey, soalan seterusnya daripada Adila Saiful. Saya tak perasan tadi, maaf. Jadi soalannya bunyi, sesetengah pihak ada yang klaim sumber yang diberi oleh media hari ini tak semestinya betul. Ada yang disorokkan oleh kerajaan. Mohon penjelasan Dr. Salman ataupun Ustaz Dr. Ni Abdul Rahim. Mana-mana boleh. Untuk Ustaz Dr. Ni Abdul Rahim. Nanti Dr. Salman tambahlah kau. Ya, So yang ini sebenarnya ialah bila kita kata dia claim, dia yang dakwa, dia sebenarnya kaedah dalam Islam ni al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Kaedahnya ialah al-bayyinah, bukti evidence mesti dibawa oleh orang yang mendakwa, orang yang claim, orang yang mendakwa. Okey? Dan itu kaedah yang sangat penting. So apa bukti yang menunjukkan bahawa data itu dimanipulasi? Data itu ini sebenarnya mungkin bukan datang daripada sebab vaksin semata-mata. Yang pertama mungkin di sana netizen di sana kita tak kenal. Datang daripada mereka yang mempunyai fahaman politik yang berbeza kadang-kadang. So dia sahaja nak menggugatkan, nak menakut-nakutkan sebab Nabi dah pesan lama lah soal ini. Nabi kata la yurawwi'u ahadun musliman atau kama qala sallallahu. Maknanya tidak boleh seseorang itu menakut-nakutkan seorang muslim lain dengan suatu perkara yang tidak betul. So jadi kadang-kadang perkara yang di luar sana tu, apa yang disebut oleh netizen di luar sana, kita perlu, prinsipnya ialah sebagaimana yang kita faham, tabayyun. Kita perlu jelas. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila datangnya suatu berita daripada yang sumber yang kita tak tahu, mesti kita tabayyun, mesti jelas, mesti dapat maklumat yang betul, mesti bertanya daripada sumber yang betul. So dalam konteks kita hari ini, kalau sekiranya semua kita tak boleh percaya daripada KKM, daripada data yang autoriti, bermakna soalannya kita telah menuduh mereka yang bekerja sekarang dengan untuk kutip data setiap hari untuk kumpul data tu, mereka tu menipu. So suatu tuduhan yang berat lah kepada mereka. Kesian kepada frontliner, kepada mereka yang bekerja hari ini, setiap hari duk kutip data, kita duk senang-senang mendakwa bahawa mereka itu adalah suatu penipuan. So saya rasa kita perlu faham, kita perlu ambil sumber daripada sumber yang berautoriti supaya kita tidak membawa sesuatu yang salah, menceritakan kepada sesuatu yang tidak betul lah. Itu komen saya lah. Mungkin Dr. Salman boleh tambah. Okey. Jadi betul lah, itu adalah kerangka bagi seseorang yang kita katakan seorang Muslim mendapat berita, bagaimana dia punya neraca atau kerangka pemikiran dia nak menerima ataupun nak menolak. Iaitu sifat konsep tabayun, bagaimana kita dapat menyaring berita-berita yang tertentu, bukan semata terus kita sampaikan kepada orang lain, kerana dia boleh menyebabkan kita panggil kekacauan, kekeliruan. Dan kalau kita tengok isu maklumat ni sebenarnya bukan semata-mata direka-reka. Kadang-kadang dia faktor yang banyak faktor. Kalau kita katakan faktor dalaman sendiri, kadang-kadang berlaku perbezaan maklumat disebabkan oleh jumlah yang suap. Ada tempat yang mungkin suapnya sedikit, jadi kadar yang kita katakan positifnya yang keluar sikit berbanding dengan tempat yang memang disuap beramai-ramai. Dan juga tempoh result ataupun keputusan suap juga mengambil tempoh yang berbeza-beza berdasarkan makmal. Jadi sebab itulah kadang-kadang setiap hari tu dia berbeza-beza. Ada yang dan cut off point laporan setiap hari adalah pada pukul 12. Jadi yang hari tu selepas pukul 12 dibawa pada hari esoknya. Jadi sebab itu kadang-kadang kita tak boleh nak tengok satu konsistensi dalam maklumat tu, tetapi bukanlah kata maklumat tu direka-reka. Bukan maklumat tu direka-reka. Dan faktor-faktor inilah yang kita kata kita kena kita tak boleh menuduh seseorang tu menipu ataupun KKM membuat-buat data. Kerana apa? Kerana penduduhan tersebut
bukan satu tuduhan yang ringan. Dan kita katakan kita kena raikan faktor-faktor tadi. Faktor-faktor yang saya sebutkan tadi yang mungkin menyebabkan maklumat tu kadang-kadang berbeza-beza ataupun delay dan sebagainya. Wallahualam. Terima kasih kepada Ustaz Nick dan juga Dr. Salman atas jawapan sebentar tadi. Dan saya kira ni ada lagi satu soalan. Saya kira ini soalan yang terakhir lah. Lepas tu kita tutup. Lepas ni keluar. Okey, soalan ni daripada Cikgu Cowboy. Adik saya sokmo rujuk grup Telegram AEFI dan FE ni. Boleh ke doktor? Mungkin boleh jawab secara ringkas. Okay, so yang grup Telegram ni memang kita tahu dia hanya membincangkan tentang side effect daripada vaksin. Dan Ustaz Dr. Nick sebut tadi, kalau kita setiap hari merujuk kepada keburukan sesuatu benda yang walaupun kita kata kecil, percentage ataupun peratusannya, lama-lama kita akan fokus pada perkara tersebut. Jadi sebab tu kita kena melihat isu ni secara adil. Kalau kita merujuk Telegram tersebut, kita perlu dapatkan maklumat yang sebenar daripada mereka yang berkeahlian. Bukan semata-mata satu sumber rujukan yang mana dalam tersebut memang kita yang dalam grup tersebut hanya fokus kepada keburukan vaksin. Dan saya tak kata vaksin ni 100% baik, memang tak ada side effect langsung. Saya dah sebut tadi, ada, tetapi kita kena timbang dengan neraca syariah yang mana lebih mudarat di antara kedua-duanya. Dan berapa peratus yang dilaporkan mudarat tersebut. Adakah ia mudarat yang memang rajih ataupun memang yang pada tahap yang yakin, ataupun masih kita kata masih lagi dalam kajian ataupun terlampau sedikit, macam saya sebutkan 0.000 berapa persen tadi side effect daripada vaksin itu sendiri. Sedangkan side effect ataupun kesan buruk daripada COVID sendiri berbelas-belas peratus yang boleh menyebabkan kematian secara mengejut. Jadi itulah maknanya perlu adil dalam mendapatkan maklumat. Jangan semata-mata merujuk satu sumber, yang mana sumber tu kadang-kadang kita boleh petikai ke credibility dia, maka kita akan lama-lama kita akan terpengaruh dengan perkara tersebut. Kena adil dalam mengambil maklumat. Wallahualam. Baiklah, terima kasih Dr. Salman atas jawapan. Jadi saya kira kita dah tutup sesi soal jawab kita pada pagi ini dalam bual bicara santai kita. Jadi untuk sesi terakhir lah, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Salman dan juga Ustaz Dr. Nick Abdul Rahim atas kesudian berkongsi, kita sama-sama berkongsi, kita ambil manfaat daripada orang-orang hebat kita. Jadi seterusnya untuk sesi yang terakhir ni adalah sesi saya kira kesimpulan lah. Saya minta majlis ini meminta setiap panel, Dr. Salman dan juga Ustaz Nick Abdul Rahim, untuk beri sedikit rumusan ataupun kesimpulan berkaitan dengan bual bicara kesihatan kita pada hari ini. Untuk makluman, setiap panel diberi masa 1 minit hingga 2 minit sahaja sebab kita dah banyak dry. Maaf. Dipersilakan Dr. Salman dulu lah. Jadi untuk kesimpulannya yang kita panggil take home message yang kita boleh bawa adalah bagaimana kita melihat isu ni dalam kerangka syariah. Kalau kita tengok bagaimana Allah SWT sendiri menyuruh kita merujuk pada mereka yang berkeahlian, dan Nabi SAW sendiri ketika mana dalam satu hadis datang pada sahabat-sahabat Nabi yang menceritakan tentang sahabat yang meninggal kerana apa? Kerana dia mandi wajib dalam keadaan dia cedera. Dari mandi wajib disebabkan oleh nasihat-nasihat sahabat-sahabat yang lain. Lalu kita sampai pada Rasulullah SAW, apa yang Nabi SAW kata, qatalahumullah. Mereka membunuhnya, kamu semua membunuhnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan keburukan ataupun Allah dan menunjukkan ancaman, kemarahan Nabi SAW kepada mereka yang memberikan fatwa ataupun pandangan tetapi tidak merujuk kepada mereka yang berkeahlian. Nabi tak kata dia dah mati syahid dah tu. Dia kata dia mati syahid dalam keadaan dia nak mandi wajib. Nabi tak kata gitu. Tapi Nabi katakan kamu telah membunuhnya. Kerana apa? Kerana alam yakun syifa'al ayyi as-su'al. Kalau kamu tak tahu, adakah tidak penawar bagi orang yang tak tahu tu adalah dengan bertanya. Kena bertanya pada mereka yang berkeahlian
barulah kita dapat gambaran yang sebenar berbandingan kita bertanya kepada mereka yang tidak ada keahlian, yang tidak ada sumber yang jelas dan sebagainya. Jadi itulah kerangka yang paling penting bagaimana untuk kita tabayun ataupun kita menimbang setiap maklumat, merujuk kepada mereka yang berkeahlian, dan semoga kita mendapat daripada tersebut kita mendapat panduan yang sebenar sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Dr. Salman. Seterusnya dipersilakan Ustaz Dr. Nik Abdul Rahim pula. Baik, ringkas saja daripada saya, seperti mana yang Dr. Salman sebutkan tentang perlunya kita bertanya, dan yang kedua penting juga ialah untuk kita tidak menyebarkan sesuatu yang kita tak pasti kesahihannya. Dalam satu hadis Nabi SAW ada menyatakan kafa bil mar'i kadhiban wa fi riwayatin kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'. Mana cukuplah atau memadailah bagi seseorang itu sebagai satu dosa atau satu bentuk penipuan apabila dia menyebarluaskan atau dia menceritakan sesuatu, semua perkara yang dia dengar. Maknanya tanpa ada filtering punya proses, dia hanya dapat daripada grup ni, dapat daripada sumber yang tidak ketahui, ini dia sumber, ini dia cerita, akhirnya dia menyebarkan sesuatu yang tak betul. Asalnya orang itu mungkin dah buat perkara yang betul, mempunyai prinsip yang betul, berubah dengan sebab apa yang dia lakukan. So itu jadi satu dosa juga kepadanya, satu perkara yang salah bagi. So itu di antara perkara yang sangat-sangat penting bagi kita dalam konteks kita menghadapi inilah. Dan yang penting juga fasalu ahla zikri, sama Dr. Salman sebut tadi, in kuntum la ta'lamun, tanyalah ahli zikir. Kalau kita tak tahu nak buat roti, kita beli bread maker. So bread maker buatkan roti pada kita. Tak tahu buat roti canai, tanya kedai mamak macam mana nak buat roti canai. Tak tahu nak buat mi goreng, tanya orang pandai. Itu dalam konteks duniawi. Tapi dalam konteks ukhrawi, tak tahu tentang hukum, adakah ini boleh, adakah ini tak boleh, adakah ini dikaitkan dengan dajjal ataupun dikaitkan dengan konspirasi, tanya orang yang agamawan. Betul tak fahaman macam ni? Betul ke kita tafsir macam ni? Tak tahu tentang vaksin, tanya doktor. Jangan tanya mekanik. Jangan tanya orang yang buat electrical punya engineer. So kena tanya orang yang sepatutnya. Itulah yang kerana kesannya bahaya. Kesannya ialah boleh menyebabkan suatu mudarat yang sangat-sangat besar. So mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita semua dan menjauhkan kita daripada penyakit ini dan mengangkat penyakit ini daripada kita. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih kepada semua. Baik, syukran jazilan kepada kedua-dua panel kita pada hari ini. Panel-panel yang kata tidak asing lagi bagi kita lah. Panel-panel yang orang-orang hebat semuanya. Jadi dengan berakhirnya sesi rumusan ataupun kata kesimpulan sebentar tadi, jadi maka berakhirlah bual bicara kita pada hari ini. Jadi moga-moga masa yang kita luangkan bersama-sama dalam sejam 45 minit lebih kurang, moga beroleh manfaat, mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ini saya sebagai wakil penganjur ingin memohon maaf atas ada apa-apa kekurangan ataupun kekhilafan, dan juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasihlah kepada panel-panel kita. Panel pertama kita Dr. Salman bin Amiruddin, dan panel kedua kita Ustaz Dr. Nik Abdul Rahim atas perkongsian sebentar tadi. Jadi akhir kalam kita, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Asr.